So semua orang dah dapat notification yang minggu ni kita tak ada buat pra UPS ataupun kita tak ada buat pra lah sepatutnya minggu ni kan. Tapi kita akan postpone kepada minggu hadapan. Pra UPS kita hari Jumaat petang jam 4 suku dan UPS kita pada hari Ahad jam 10 pagi. So cover chapter 4 and 5 lah macam yang saya bagi tahu dulu. Kali ni 50 minit sahaja termasuk kamusan. So maksudnya mungkin jawab dalam masa 40 minit dan submit answer dalam masa 10 minit lah. So dia tak bagi masa 1 jam lah macam hari tu sebab soalan pun lagi sikit, ada 20 soalan sahaja. Okay, so far untuk chapter apa ni? Untuk UPS ada apa-apa nak tanya saya tak? Ke okey je? Lebih kurang macam hari tu lah sebenarnya. Okay? Okay, madam. Okay je. Alright, so let's start our lesson this week punya. Chapter 5 kita kena habiskan. Saya target by hari Isnin kita akan habis lah. So hari ni kita akan tengok composite. Pagi ni saya tengok composite. So nanti ingatkan saya nak habis awal sikit dalam pukul 9.30 kita akan habis. Pukul 2 nanti saya akan live balik semula. Kita yang waktu pukul 2 tu nanti kita akan belajar tentang inverse function lah. Okay, so hari ni kita buat 2 kali asing lah. Okay, so kita start dengan composite function dahulu. So what is a composite function? Composite function saya rasa semua orang dah pernah belajar juga kan graphical functions ni kan. Chapter 1 tak silap saya dalam form 4 tak silap saya lah. AdMed punya syllabus. Okay, so learning outcomes for composite function. First is you need to know how to represent the composite function in arrow diagram. Okay, biasanya soalan dia akan tunjuk lah diagram tu. So dia map apa ke apa macam tu lah. And then find the composite function. Kemudian let's say the question have already given the composite function and one of the function, kat sini lah. Dia dah beritahu satu composite dan satu lagi another function. So dia suruh cari the missing function lah. Contoh kalau dah bagi f, g, x. So dia dah beritahu dah function f, g, x tu apa. Dan dia dah beritahu dah g, x tu apa. And then dia suruh kita cari what is f. So ini kita recap balik sahajalah sebenarnya daripada sekolah menengah. Okay, so composite function, the basic definition is actually applying one function to the result of another. So ini adalah dia punya arrow diagram. Okay, so let's say daripada set A kepada set B, kita ada satu function yang diberi nama sebagai G. So X ni sebenarnya adalah input ke dalam G. So nanti output kita akan jadi G of X. Okay, sekarang ni daripada B kepada C, kita ada satu function diberi nama F. So F ni macam mana? Dia ambil output daripada Gx tadi tu. So sekarang ni Gx ni adalah input untuk dimasukkan ke dalam F. So nanti produk kita akan dapat Fgx. So dia akan mula dengan yang bahagian paling dalam dahulu, dia masukkan ke dalam yang paling luar lah. So ini composite lah Fgx. So kita ada 2 cara sebenarnya cara menulis dia. So kadang-kadang soalan akan bagi dalam bentuk ini. F.G ni dot dia kosong kan. Kita bukan panggil dia fork ke apa tapi dia adalah F. Ini maksudnya adalah composite kepada G of X. Okay, kalau dia bagi yang F, lepas tu full dot G, ini maksudnya sebenarnya adalah function of F of X yang didarabkan dengan G of X. Tapi itu berbeza lah, kita tak ada benda ini pun. Yang kita ada sebenarnya dalam composite function is this one saja. Okay, simbol ini. So kalau dia tulis F dot F composite dengan G ni, so maksudnya dia suruh kita cari yang inilah. Okay, so that is the first one. Now kita terus tengok example. So example ini, kejap saya check. Tak silap saya dia adalah soalan tutorial. Saya gunakan soalan tutorial. Nombor berapa ya? This one is actually tutorial question number 8. Okay, so saya gunakan beberapa contoh daripada tutorial lah. So this question, given that, given that fx is 2x minus 2 square root of x minus 1.
where x kita is more than or equal to 0. So ini sebenarnya merujuk kepada dia punya domain lah. Okay. And g of x, gx kita pula adalah kuadratik, x plus 1. Dan kita ada h of x adalah reciprocal 2 over x minus 3 and diberitahu where x is not equal to 3. So ini pun sebenarnya merujuk kepada dia punya domain Okay. Find the composite function of fgx, gfx and hgf of x. Okay, kita tengok satu-satu dululah. So yang pertama adalah f of gx. So f, kita boleh tulis dia seperti ini, f of gx. Kan? So maksudnya kat sini kita akan gantikan gx ini ke dalam function of x. So gx kita function dia adalah apa ya function kita? X plus 1 square. Okay. So kononnya ini adalah kita punya y lah kan contohnya. So now nak cari f of gx ni, warna hijau ni kita akan gantikan dia ke dalam function fx ni yang kita akan masukkan dia dekat dalam x lah. So now x ni bukan lagi x tetapi dia akan jadi x plus 1 square. So this is what will happen. 2 square root of x plus 1 square minus 1. And then kita akan simplify dia. So jawapan kena simplify in simplest form. Okay. Kalau kita ada square root dan kita ada square dekat dalam square root tersebut, kamu ingat lagi tak dia akan jadi apa? Plus minus. Plus minus. So bila plus minus, apa nama lain yang kita akan buat dia? Takkan kita nak tulis dia 2 plus minus pula kan? Ada satu cara tulis dia. Kita tulis dia sebagai apa ya? Ada siapa-siapa tahu? Plus minus betul dah? Macam mana nak jawab tadi? Tak ada dah? Letak 2 di sebelah, di belakangnya Madam. Dua nak letak kat belakang mana? Belakang punca kuasa X. Punca kuasa X tu. Maksudnya kejap. Nak letak dekat belakang? Kat sini? Ke? Dalam Madam, dalam. Dalam? Dalam tak boleh. Dalam boleh lah tapi kita biarkan dia dekat luar je dulu sebab kita nak simplify dia. Kalau dalam tu sebenarnya kita dah expand dia. Ada tak? Anyone know? Ke belum nampak lagi? Belum nampak lagi Kalau ke? faktorkan Madam, bagi 2 semua. Bahagi 2 semua tak perlu. Sebab kita bukan nak cari dia punya value of x tau. Kita nak simplify je function ini kepada yang lagi mudah. Okay. Mungkin ada yang belum nampak lagi kot. So untuk square root of something square, okay, kalau if you still remember, kita belajar dekat chapter 2, square root of x square, kita tahu dia ada plus minus kat luar ni kan. Dan satu function yang ada plus minus adalah modulus of x. Okay, so kita akan gunakan this definition lah. So everything yang ada square root dekat luar dan kita ada square dekat dalam dia, like this lah. Ni adalah let's say kita punya x kan, kita square and ada square root. So maksudnya this function will become modulus. So dia akan jadi 2 modulus of x plus 1 minus 1. Okay, now sebenarnya function ini kita boleh simplify lagi. Sebab apa boleh simplify? Because based on this domain. So kita ada domain untuk fx adalah x more than or equal to 0 kan. Maksudnya dalam ni memang always positif lah. Okay, saya tulis kat sini since x is more than or equals to 0, so x plus 1 will be always more than or equal to 0. Dia akan always positif. So maksudnya dalam ni memang tak akan ada negatif lah. Okay, so bila kita dah tahu dalam ni sentiasa positif, tak ada negatif, so modulus tu kita dah boleh buang. So dia akan jadi 2 of x
plus 1 minus 1 sahaja. And then kita baru simplify dia kepada 2x plus 1 sahaja. So the composite function of f g x ini adalah 2x plus 1, dan kita kena state jugalah where x is more than or equal to 0, sebab kita akan refer kepada kita punya original domain ni. Lupa pula tulis kat sini. Boleh faham ke yang dia punya ni? Ini kepada this one. Mana ya? Sekejap saya highlightkan dulu. Okay, kalau square root dia ada square kat dalam dia. Ya. Ada nak tanya? Tak ada. Tadi macam ada orang nak tanya. Tak ada eh? Kita tekan. Kita jawab. Okey ke yang ini? Okey ke? Okay, madam. Okay, madam. Okey. So kita pergi kepada yang kedua, function yang kedua. Bila dia minta kita cari g of f. Okay. Do you think f g x will be the same as g f x? Dia akan sama tak? Oh. Tidak, kan? So kat sini kita akan nampaklah dia punya proof dia, f g x memang tak akan sama dengan g f x. So kita cari dahulu g of f x. Fx kita adalah apa kali ni? 2 square root of x minus 1, and function g kita pula adalah this one kan? X plus 1 square. So saya akan gantikan 2 square root of x minus 1 ni ke dalam x dekat g ni. So it will be 2 square root of x minus 1 plus 1 square. Okay, now we simplify lah. Negative 1 plus 1 will be 0. So dia tinggal 2 square root of x square, and 2 square is 4. Square root of x square dia akan jadi x sahaja. So ini dia punya simplest form lah. For g of fx will be equals to 4x. So kat sini kita nampak g of fx tidak sama dengan f of gx. So bila dia tak sama tu, itu je lah dia punya conclusion dia kan. Oh, kat sini saya terlupa. Tadi kita ada highlight, sekejap ni saya buat turun bawah lah. Okay. Square root of x square akan sama dengan modulus of x. Tetapi square root of x yang di-squarekan dia akan jadi x sahaja. So nampak kan dia punya beza dia. Kalau square root dekat luar, square dekat dalam baru dapat modulus. Kalau square root kat dalam, square dia dekat luar macam ni, dia akan kekal sebagai x lah. Sebabnya any plus dengan minus kalau kita square kan dia akan jadi always positive kan. So hanya akan tinggal x sahaja. So dia berbeza ini dua kalau kita simplify. Okay. Now, saya tunjukkan yang kalau kita compositekan three functions Kalau three functions, let's say kat sini dia minta kita cari HGFX. So kita dah cari G composite dengan F dekat part B ni. So kita akan terus salin je lah sebenarnya. So H of G composite dengan Fx kan adalah H of 4x. Dan masukkan 4x tersebut dalam kita punya function of h. So 2 over 4x minus 3. So ini adalah kita punya final answer lah. Tapi kalau nak tambah sikit boleh je. Where x is not equals to 3 over 4. Mana datang not equal to 3 over 4 ni daripada denominator kita. So bila soalan tu rational kan, selalunya dia akan tengok yang ini sahaja. Melainkan kalau soalan tu memang ada minta kita listkan value of x ataupun dia suruh kita listkan dia punya asymptote, kita akan asymptote yang inilah. Bukan asymptote sebenarnya. Domain, domain dia yang x dia tak include lah, which is 3 over 4. Okay, so ini adalah yang basic untuk composite function. So far okay?
Okey je kan? Saya rasa semua orang pun dah pernah belajar benda ni kan? Now kita tengok soalan yang seterusnya. Given that fx is 1 over x square. So kat sini dia reciprocal tapi dia ada kuadratik kat bawah. So dia punya domain dia adalah x is not equal to 0 lah, or real number kecuali kosong. The gx is square root of x. So kalau square root of x, domain adalah x more than or equal to 0. And hx kita adalah reciprocal lagi. So kita ada dua reciprocal. First is find fgx, fghx dan juga show that GHFX sama dengan modulus of x. Okay, rasa saya ni pun soalan tutorial. Ya ke saya gunakan soalan tutorial? Oh yes, this one is actually tutorial question 7. Okay. Now, kita cari dulu FGH lah. So F composite dengan G. Catat best sekejap. Saya tulis macam ni. FG H of x will be equals to HS kita apalah? Mana 1 over x. So f of g 1 over x. Lepas tu masukkan pula 1 over x ni dalam function of g. So kita ada f square root kepada 1 over x. Okay, so x ni kita gantikan dengan square 1 over x dah lah. Lepas tu gantikan pula square root of 1 over x ini dalam 1 over x square. So it will be 1 over square root of 1 over x square. So kat sini tadi saya beritahu kan kalau square kat luar, so modulus ini dia akan potong each other. Modulus pula. Square root dengan square ni boleh potong. So tinggallah 1 over x. So 1 bahagikan dengan 1 per x sebenarnya dia akan jadi x sahaja. So untuk FGH, function kita adalah x sahaja. Now kita nak jawab yang GHF pula. So G composite with H composite with F. Oops. X akan sama dengan GH, kita masukkan F dahulu which is 1 over x square. Lepas tu gantikan 1 over x square dalam H. So 1 over x square. Okay, ini kita simplifykan dia dululah. Kita dapat G of x square saja. Kan? And then function G kita adalah square root of x. So kita ada square root kepada x square. So bila ada square root of x square, tadi dapatlah jawapan dia sebagai modulus of x. So dapatlah shoot. So nampaklah beza antara dua function ini. Okay. So this one is question number 7. Lepasnya. So kita akan tengok soalan yang seterusnya. Question number 3. Okay. So this one, the function f, g and h are defined by fx equals to 2 minus x, dan gx adalah 3 over x plus 1, where x is not equals to negative 1. Then h of x is 2x minus 1. So show that f square x equals to x. Okay, f square ni adakah dia membawa maksud 2 minus x yang kita square kan? Kan dia kata f square x. Adakah kita akan cari dia dengan cara f of x kita square kan? No. Tidak. Oh, semua dah tahu dah. Okay. Dia adalah benda yang sama. Tidak sama Benda ni adalah yang salah lah. Sebab kalau kita kata f of x square ni, maksudnya kita darab function of x, function of f by itself. Tapi f square ini dia merujuk kepada composite lah. Okay. So, okay ni saya padam. Kita tengok yang betulnya. So f square sebenarnya dia sama dengan
F yang dimasukkan fx dalam dia juga. So kat sini kita akan masukkan 2 minus x dalam function of fx. So dia adalah 2 minus x tu gantikan dengan 2 minus x lagi sekali. So this one nanti dia akan jadi apa? 2 tolak 2 kosong, negative times negative will be positive. Kan? Negative will be positive, so dapatlah x. So dapat show lah f square is equals to x sahaja. So shown. Okay. Now kita tengok yang kedua, g square. G square x and state for which two values of x it is undefined. So kat sini dah bagi hint, kalau dia kata perkataan undefined, selalunya mesti dia adalah reciprocal lah. Sebab reciprocal je, dia akan jadi yang kita ada undefined punya value macam ni. Okay, so kita tengok dulu. G square x will be g of g. G kita adalah apa ya? 3 over x plus 1. So 3 over 3 of x plus 1. So ni saya masukkan dekat x ni plus dengan 1. Okay, now kita simplify dia dahulu. 3 over 3 plus dengan x plus 1 kan? Over x plus 1. Okay, kita ada atas ini 3 bahagikan dengan fraction ini ataupun saya tulis macam ni lah. 3/1 dibahagikan dengan 3 tambah 1 4. So 4 tambah x per x plus 1. So bila bahagi, kita boleh terbalikkan dia supaya dia jadi darab kan. So here dia akan tinggal 3 times by x plus 1 over 4 plus x. Ataupun bila kita simplify, kita dapatlah 3x plus 3 over 4 plus x. Okay, so this will be our function g square. So kat sini, what will be the value of x for which dia undefined? Okay, macam mana kita nak tentukan value of x tu, kita tengok dia punya denominator. So kita tahu untuk g square, dia akan undefined bila x is not equal to 0. X is not equals to negative 4. So, sekejap saya tulis apa ya? Values of x apa ya dia? Values of x for which g square x is undefined are, yang pertama adalah x is equals to negative 4. So bila x sama dengan negative 4, function kita ini akan jadi undefined. Lagi satu sebenarnya datang daripada original function. Sebab originalnya gx tu memang undefined bila x tu adalah negative 1. So kita akan bawa dia sentiasa lah, kita akan kekalkan benda itu. So and x is equals to negative 1. Dapat dua value ini. So g square x will be undefined. Okay ke? No, okay. Okay, madam. Okay, je. Senang je. Now, solve the equation h cube x equals to x. Kita nak solve dia pula lah. Solve maksudnya perlu cari apakah value of x. So here sebenarnya what is value of x yang satisfy this equation. So kita kena cari h cube dan samakan dia dengan x. So saya terus buat sekali arrow lah. So h cube of x sama je dengan h square yang dicompositekan dengan hx itself. Okay, akan sama dengan x lah. Hx kita adalah 2x tolak 1. So h in the brackets 2 of 2x minus 1, kena minus 1 lagi sekali. So kita simplify yang dalam bracket ni dulu, dia akan dapat apa? 4x
tolak 2 tolak 1 sama dengan X. So kita ada 4X tolak 3. Okay. Seterusnya kita kena gantikan pula 4X tolak 3 dalam 2X tolak 1. So 2 of 4X tolak 3 akan ditolakkan dengan 1 sama dengan X. So we have 8X minus 6 minus 1 equals to X. 8 minus 1 is 7X. So sini pun 7. So dapatlah X is equals to 1. So that will be the final answer. Okay. So ini adalah beberapa soalan yang melibatkan composite function lah. Now, so far okay je kan sebab ini pun kamu dah pernah belajar dulu. Okay. Now kita tengok, let's say kita dalam soalan tu diberi composite function like this and dia bagi one of the function which is kat sini dia bagi g of x. So dia bagi yang bahagian luar. So kita kena cari apakah fx tersebut. So ini saya namakan sebagai find the missing function. Okay. So kat sini macam mana kita nak dapatkan the value of fx. So dia ada dua cara sebenarnya. Sekejap, saya bagi simak dulu betul tak benda ni. Okay. Soalan tutorial pun tak banyak pula benda ni. Okay. So for this one, function yang hilang tu adalah function yang di bahagian dalam. Okay, so kalau bahagian dalam dia senang sikit lah sebenarnya. So first, kita tulis dulu g of fx adalah x square plus 4x plus 5. Okay. Now, we know that bila kita compositekan benda ini, f dalam g, sekejap ni saya buat bracket lah. So, fx ni kita akan gantikan dalam kita punya x square plus 1, kan? So, saya tulis dulu. So, g adalah f of x square plus 1 will be equals to x square plus 4x plus 5. Okay, tapi sekarang ni kita nak cari fx kan? So, kita put fx tu sebagai subjek lah. So, rearrange. So, fx square will be equals to x square plus 4x. 5 tolak 1 will be 4. Okay. And then, okay, x square plus 4x plus 4 ni kita boleh factorize dia sebenarnya. Dia akan jadi apa ya? X plus 2 square. So dia adalah f, kita boleh compare, tak boleh compare sebenarnya, sekejap. So now, if we compare, bila kita compare kita akan dapat fx will be equals to x plus 2 sahaja. Okay, kenapa dekat sini saya boleh terus compare? Kenapa kita tak, jap, dia tak boleh terus compare. I'm sorry. This one sebenarnya dia akan jadi modulus. So fx will be equals to square root of x plus 2 square. So our fx will be modulus of x plus 2. Sebabnya kita kena consider x plus 2 ni dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif kan? Sebab kat sini kita punya domain is all real number jugalah. So ada possibility dia boleh dapat negatif juga. Okay, so this one is for fx. Next is g of x. Contohnya bila kat sini f yang tak ada tu dekat bahagian luar. Kan? Gx yang diberi tu yang bahagian dalam lah. So kat sini kalau function yang hilang tu berada di bahagian luar, kita akan gunakan let. So f, saya start dengan f of gx will be equals to x square plus 6x plus 10. Okay, kita dah tahu gx kita adalah 3 plus x. So saya gantikan kejap. Dia adalah 3 plus x equals to x square plus 6x plus 10. And then saya akan letkan this function sebagai satu unknown lain.
So let's say kat sini let u equals to 3 plus x. Dan bila kita let u ni, kita kena jadikan x sebagai subjek. So x akan sama dengan u tolak 3. So the reason why kita jadikan x sebagai subjek, sebabnya function kita kat sebelah sini, dia ada x. So bila kita dah let dalam ini sebagai u, so everything on the right here must be written in terms of u as well. So that is why kita kena jadikan x sebagai subjek supaya ini semua boleh ditulis dalam in terms of u lah. So dia sekarang ni akan berubah kepada f of u is equals to u minus 3 square plus 6 of u minus 3 plus 10. So kita simplify this function. So f of u is equals to u minus 3 square adalah apa ya? U square minus 6u plus 9 plus 6u minus 18 plus 10. So kita ada u square. Negative 6u plus 6u will be 0. Lepas tu 9 tolak 18 will be negative 9 plus 10 will be plus 1. So u square plus 1. So this is our f of u. Okay, so maksudnya inilah sebenarnya kita punya function fx. So boleh terus gantikan. Therefore, our fx will be equals to x of square plus 1. Okay. So boleh ke tengok beza dia kat sini? Okay ke? Madam, kenapa? Madam. Kita kasih inverse tu. Kita kasih inverse mana? Yang let u sama dengan 3 tambah x tu. Bila kita, sebab kita nak cuba jadikan this function in terms of f of u saja. Sebab 3 plus x ni kan represent g of x kan. So kalau kita tengok sebenarnya gx ni kita nak let dia sebagai satu unknown, single unknown supaya dia boleh digantikan sebagai u, sebagai x saja. Faham ke? Sekejap. Macam mana saya nak cakap dia kat sini sebenarnya kita bukan buat dia inverse tau. Dia kita letkan this term ni sebagai satu unknown sahaja. Supaya dia boleh tukarkan dia kepada satu function baru lah. Sebab kalau kita tengok yang kat sini kan, fx kita kat sini sebenarnya dia adalah kita punya u. Tapi bezanya kat sini u kita ni kita dah ada dalam function dah. So fx ni kalau kita gantikan dia sebagai u, kat sini dia akan jadi u square plus 1. Lepas tu nanti kita boleh substitute dia terus lah. Tapi kalau this one sebab dia function tu kita tak tahu lagi kan, so dia kena diletkan sebagai u dahulu. Faham ke? Saya rasa macam tak faham je ayat saya tadi tu. Sekejap macam mana saya nak ubah? Itu bukan let dia. Sekejap. Maksudnya madam kita mau represent gx tu sebagai u kan madam? Gitu kan? Betul-betul. Oh, okay madam, thank you. Okay. Nanti kalau siapa-siapa yang faham dalam ayat yang mudah boleh kot bagi tahu. Sekarang ayat saya ni berbelit-belit sikit. Okay ke? So kat sini maksudnya kalau function yang tak ada tu dia adalah function yang baru di dalam. So ini kita tak perlu let dia sebagai u sebab kita boleh terus gunakan dia sebagai sebagai subjek nanti kan. Kalau kita masukkan, kita akan terus dapat fx tu sebagai subjek. So yang ini tak ada masalah lah. Bila dia dekat dalam, kita boleh terus cari dia macam tu. Tapi kalau function yang tak ada tu berada di kawasan luar, so here barulah kita akan let dia sebagai u and then put dia sebagai x sebagai subjek, so that this whole equation dia akan jadi in terms of u and then kita solve f of u tersebut apa dia. So dapatlah dia punya composite function tu. Mungkin sudah ada dua cara yang berbeza lah. Kena tengok yang hilang tu dekat dalam ke ataupun dekat luar. Saya ada lagi satu contoh kat sini. Ya ke lagi satu contoh? Sekejap, ni apa ya? Ni question number 4. Ada 3, 2 contoh lagi. Okay. This one tak silap saya dia adalah soalan tutorial. Question number 11 Yes, this one is tutorial question 11. Okay.
Di mana dia suruh kita cari function yang hilang tapi dia melibatkan 3 composite functions like this. Okay, so if we look here apa yang kita ada, we have g of x, we have h x. Dia suruh kita cari fx. So fx ni berada di luar lah. So yang luar ni kita kena light dia sebagai u nanti kan. So let's first find the composite of g dengan h dahulu. So g dengan h ni kita compositekan dia dahulu. Okay. So saya jadikan dia g composite dengan h. It will be g hx kita adalah 1 over x to the power of 4. So everything x kat sini kita akan gantikan dengan 1 over x to the power of 4. So square root kepada 1 over x to the power of 4. Okay, square root of x to the power of 4 dia akan jadi x to the power of 2 kan. Tapi dia tak ada plus minus sebenarnya kat sini. Sebab apa dia tak ada? Sekejap kita buat bezakan dia. 1 over square root of x to the power of, betul lah. Okay. So sebab dia akan jadi 1 over x to the power of 2 square. X square lah sebenarnya. Now kita akan gantikan ini dalam kita punya f. So kejap. F of g composite dengan hx adalah x square over x square plus 1. So f of 1 over x square now will be x square over x square plus 1. Okay, kat sini tadi kita kena light u as 1 over x square. So kita akan dapat x square equals to 1 over u. Okay, saya biarkan x square sebagai 1 over u saja. Saya tak jadikan dia x sebagai single subject lah. Sebab apa? Function kita kat bahagian kanan ni dua-duanya x square. So kita tak perlu nak simplify dia sebagai x directly lah. So f of u now will be 1 over u over 1 over u plus 1. Okay. So f of u adalah 1 over u divided by, yang ni kita simplifykan dia sebagai 1 plus u over u. Ataupun sebenarnya dia adalah 1 over u times by u over 1 plus u. So u dengan u ni boleh potong. So tinggallah 1 over 1 plus u sahaja. So that means our f of x here is actually 1 over 1 plus x, where x is not equals to negative 1. Fana Ansy dia ada bagi tahu tak ada negative 1 ke tidak? Nombor 11 11, yes, okay. So we mention x is not equals to negative 1 lah. So kalau contoh macam ni okey ke? Amin. Ada apa-apa nak tanya tak untuk this question? Faham, madam. Faham Okay. Next, kita pergi kepada soalan nombor 4. Oh, okay. And then kita akan habis untuk composite function lah. Oh, quite early sebenarnya. Okay. So, for question 4, the function fx is 2x plus 3. So, tak tahu saya ini adalah soalan tutorial question 12. Untuk tutor. Okay, kalau dia bagi arrow macam ni, sebenarnya sama dengan lah. So, f of x is equals to 2x plus 3. Nak mention macam tu lah. G of x kita adalah x minus a over bx plus 1. Obtain the values of a and b. So, dia minta kita cari value of a apa, b apa. Such that the composite will be 5x minus 1 over x plus 1. Okay, this one sebenarnya kita gunakan comparison lah nanti. So, kita dah ada jawapan kepada composite which is 5x minus 1 over x plus 1. So, kat sini kita gantikan dahulu. Kita cari dulu f g x kita apa?
F composite with G of X is equals to F of G. G kita adalah X minus A over BX plus 1. And then this unknown here akan digantikan dalam X dekat sini. So 2x minus A over B of X plus 1 plus dengan 3. Okay, so here we have 2x minus 2A over B of X plus 1 plus 3. And kita simplifykan dia supaya bentuk dia sama dengan bentuk atas ni, barulah kita boleh compare kan. So 2x minus 2A plus 3bx plus 3 over bx plus 1. Kat sini kita ada, okay, in terms of x, so kita ada 2x dengan 3bx. So 2 plus 3b of x. And then kita ada constant 3 tolak 2a. Okay, now kita compare saja. So by comparing, boleh je nak compare yang denominator kan? So saya compare denominator dulu lah. Denominator, kita ada x plus 1. Kita nak comparekan dia dengan b of x plus 1. So here, 1 dengan 1 ni berpotong. So we have b will be equals to 1. So dah dapat b. Boleh je check kat sini betul tak? B ni sama dengan 1. So 2 tambah 3 akan dapat 5. So betul lah. Sini pun kita ada 5 kan? So nak dapat A, kita comparekan 3 minus 2A dengan negative 1. So ni untuk denominator kan. And then the other one adalah kita compare 3 tolak 2A. Kita akan comparekan dia dengan negative 1. Jangan lupa sini ada negatif kan. Sebab tu kita kena bawa sekali sebab sini adalah positif. Okay, so here we have negative 2A is equals to negative 4 and A will be equals to 2. So dapatlah jawapan A apa, B apa. Alright. So this one is composite function. Okay. So untuk inverse function, inverse function, dia punya nota tu dah hilang. So saya rasa saya kena buat petang nanti. Okay, so far composite ni okay tak? Okay, Okay, madam. madam. Okay, Okay, madam. alright. Kita 79. So around okay, around 15 orang tak ada sekarang ni. So saya rasa untuk composite ni kita akan stop kat sini dulu. So lepas ni kamu boleh try soalan tutorial question yang melibatkan composite function lah. Tapi tutorial ni tak banyak contoh sebenarnya untuk composite tu. Contohnya macam apa je 6, 9, 10. Yang selebihnya nanti dia dah masuk bahagian inverse function. Sebabnya composite ni kita akan gunakan juga dalam inverse function later. Okay. So nanti kita stop kat sini. Petang nanti pukul 2 kita akan buat Google Meet lagi untuk inverse function pula. Okay ke? Okay, madam. Okay, madam. Okay, so now you can continue on doing your tutorial. Practice buat graph dan juga try buat yang composite function ni, okay? Okay, I think that's all. Madam. Thank you. See you 2 PM later.